Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Okay, insyaAllah macam biasa hari Selasa kita sambung kitab apa? Safinatun Najah. Sepatutnya Ustaz Tariq kan, tapi Ustaz Tariq dia ada uzur malam ni, jadi saya ni ditugaskan untuk mengganti lah. Tapi saya ni ibarat ibarat apa? Ibarat tayamum lah kan? Datang air, batal lah tayamum. Jadi saya ni kalau Ustaz Tariq ada, turunlah saya di bawah. Jadi umpamanya macam tu lah. Kita ni tayamum je. Okay, jadi kita kongsilah sedikit sebanyak apa yang saya tahu. Kita kongsilah. Jadi hari ni macam biasalah, kalau ikutkan kitab Safinatun Najah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik tajuk bab aurat. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 51. Aurat ada 4 bahagian, iaitu yang pertama aurat lelaki dalam solat atau di luar solat, dan hamba perempuan dalam solat adalah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Yang kedua, aurat perempuan merdeka dalam solat adalah seluruh badannya, melainkan muka dan kedua-dua pergelangan tangan. Yang ketiga, aurat perempuan merdeka dan perempuan hamba ketika bersama lelaki ajnabi adalah seluruh badan. Yang keempat, aurat perempuan merdeka dan perempuan hamba ketika bersama mahramnya dan sesama perempuan adalah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, qala musannifu rahimullahu ta'ala wa nafa'ina bi'ulumihi fid darain. Jadi kata musannif, di pengarang kitab ni lah. Kata musannif, aurat ni ada 4. Ustaz pinjam matan. Lepas ni. Jadi kata musannif, aurat itu ada 4 bahagian. 4 bahagian secara ringkasan lah. Kalau ikutkan pembahasan aurat ni panjang. Dan ada setengah ulama sampai menulis satu kitab 2 jilid tebal dia. Semata-mata perbahasan tentang aurat sahaja. Dari sudut semulah. Dari sudut kita kata bahagian mazhab kan, ataupun aurat di dalam pada jenazah, aurat dalam solat, luar solat, dia bahas. Panjang lah ni sekadar secara fardu kita nak tahu aurat yang perlu ditutup semasa solat. Jadi kata musannif tu, jadi aurat ni ada 4 bahagian, iaitu yang pertama, aurat lelaki dalam solat atau di luar solat, dan hamba perempuan dalam solat adalah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Itu. Jadi faham Yang pertama, jenis aurat yang pertama kata musannif, kata pengarang kitab ni, yang perlu tahu yang pertama sekali apalah aurat ni apa? Aurat ni adalah kita kata kalau bahasa Arab aurat. Jadi aurat ni adalah kata plural bagi aurah kan. Kalau kata apa singular dia aurah. Yang pertama, okey, secara makna dia adalah satu kekurangan. Itu aurat. Yang dipanggil kekurangan. Secara syarak adalah apa yang wajib ditutup semasa solat supaya sahlah solat kita. Okay, jadi yang pertama kata musannif adalah aurat seorang lelaki.
lelaki di dalam solat atau di luar solat, dan hamba perempuan dalam solat adalah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Dalam bahasa Arab kita kata ma baina surrah wa rukbah. Aurat ni adalah di antara pusat dan lutut. Jadi antara pusat dan lutut itulah aurat. Jadi lutut dan pusat tak termasuk aurat. Tapi kaedah mengatakan mesti apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Okay, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi setiap perkara yang sempurna kewajipan melainkan dengan dia, maka hukum dia pun adalah wajib. Jadi wajib dia wajib yang mendatang. Jadi kalau kita nak sempurna tutup di antara pusat dan lutut, mesti tutup pusat dan lutut. Baru jadi sempurnalah tutup aurat yang dipanggil di antara pusat dan lutut. Itu untuk lelaki dan juga perempuan yang hamba. Zaman dulu ada hamba lah. Sekarang ni tak adalah. Jadi dulu ada hamba, jadi hamba dia punya aurat nak solat cukup sekadar tutup di antara pusat dan lutut. Tu. Itu jenis yang pertama. Jadi yang kedua, aurat yang disebut oleh musannif dalam kitab ni, yang kedua adalah aurat perempuan merdeka dalam solat adalah seluruh badannya, melainkan muka dan kedua-dua pergelangan tangan. Jadi aurat yang kedua disebut oleh musannif tu itulah untuk perempuan yang merdeka. Perempuan yang tidak, bukanlah seorang yang hamba lah kita kata. Merdeka. Ataupun merdeka lah kita kata. Zaman sekarang ni adalah keseluruhan jami'ul badan, keseluruhan badan je, melainkan apa? Melainkan kedua-dua pergelangan tangan dan juga muka. Siwa wajhi wal kafain. Itu adalah aurat yang wajib ditutup untuk sahnya solat. Bagi perempuan lah yang merdeka, itu keseluruhan badan sehingga batin tapak tangan. Ni kena tutup kan ni. Tinggal muka dan juga tangan dia lah. Tapak tangan tu dimaafkan lah. Tu untuk perempuan yang merdeka. Yang selainnya kena tutup. Jadi untuk masalah ni serupa juga untuk yang bukan perempuan saja. Perempuan merdeka dia termasuklah untuk masalah khunsa. Khunsa tu khunsa. Khunsa ni orang yang ada dua kemaluan lah. Jadi hukum dia serupa macam perempuan yang merdeka. Keseluruhan badan kecuali muka dan juga dua tapak tangan, pergelangan tangan. Okey, selesailah secara mudah. Yang ketiga, aurat yang ketiga yang disebut oleh musannif, aurat perempuan merdeka dan perempuan hamba ketika bersama lelaki ajnabi adalah seluruh badan. Ingatlah kalau perempuan yang merdeka ataupun hamba, kalau depan lelaki ajnabi. Ajnabi ni maksud lelaki yang boleh dikahwini lah. Ajnabi bukan mahram. Jadi dia punya aurat dia adalah seluruh badan. Yang keempat, aurat perempuan merdeka dan perempuan hamba ketika bersama mahramnya. Mahram dia dan bersama perempuan adalah apa yang ada di antara pusat dan lutut. Okey, kalau perempuan merdeka dan perempuan hamba bersama dengan mahram dia, sama dengan adik-beradik dia ke, mak ayah dia ke, jadi dia punya aurat samalah di antara pusat dan lutut. Janganlah duduk rumah pakai bawah ni antara pusat lutut tutup apa? Ialah mahram. Tak. Untuk perempuan bahagian atas tu dia panggil muruah, maruah dia. Yang tutuplah. Tiba-tiba jalan kat rumah macam tu. Tak daya kan. Pening ke kepala. Walaupun mahram, tu. Tapi asal dia punya aurat adalah di antara pusat dan lutut. Jadi yang selebih tu ada panggil muruah lah, maruah dia. Boleh? Itu secara ringkas lah yang disebut oleh musannif di dalam Safinah ni. Okey. Kita sambung. Seterusnya, rukun solat. Pasal yang ke-24. Rukun solat ada 17 perkara, iaitu yang pertama niat,
Yang kedua takbiratul Set. ihram. Betul. Yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu pada solat fardu. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima rukuk. Yang keenam tamakninah pada rukuk. Yang ketujuh iktidal. Yang kedelapan tamakninah pada iktidal. Yang kesembilan sujud berkali. Yang ke-10 tamakninah pada sujud. Yang ke-11 duduk antara dua sujud. Yang ke-12 tamakninah pada antara dua sujud. Yang ke-13 tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk ketika membaca tasyahud akhir. Yang ke-15 selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud akhir. Yang ke-16 memberi salam. Dan yang terakhir tertib. Okey, faslun yang seterusnya, perbahasan seterusnya kita masuklah bab arkanus solati sab'ata asyar. Jadi masuklah tentang rukun-rukun solat ada 17 perkara. Ini kalau kita sebut berserta dengan kita asingkan tamakninah. Kalau kita sekalikan dengan tamakninah, jadi rukun ni ada 13. Itu hanya khilaf lafaz saja. Tapi setetap mutamad dia samalah. 17 kalau kita asingkan tamakninah dengan setiap rukun, jadilah 17. Tapi kalau kita sekalikan jadi 13. Kita tengok ada kata 13, 17, dia sama je. Cuma beza pada tamakninah. Jadi rukun solat ni di sisi mazhab Syafi'i ada 17 yang disebut oleh musannif lah, pengarang kitab ni. Yang pertama al-awwal kata dia an-niyah. Jadi niat. Niat itu adalah yang pertama daripada rukun solat. Jadi niat ni dia akan berdirilah sekali dengan 3 perkara yang awal. Serentak. Cuma ni kita nak bahas tentang niat. Okay, jadi yang pertama tu niat. Niat perbuatan dia pada hati. Di dalam hati. Jadi tidak memadai kalau kita hanya melafazkan di mulut. Tanpa kita hadirkan niat tu dalam hati. Jadi tak sah. Solat kita tak sah. Okay. Untuk niat, mestilah yang diambil kira adalah pada hati. Contoh kalau kita niat di mulut kita solat zuhur, tapi hati kita kata solat asar, yang terjadi solat asar. Yang diambil kira adalah dalam hati. Okey. Untuk masalah niat, untuk masalah niat dia ada dipanggil rukun dia lah. Tengok pada solat apa yang kita buat. Jadi solat ni ada 3 jenis. Yang pertama kita panggil solat fardu. Yang kedua kita panggil solat sunat, yang mana solat sunat itu bergantung pada waktu dan ada bergantung dengan sebab. Yang ketiga kita panggil solat sunat mutlak. Tidak kena mengena dengan waktu dan tidak ada kena mengena dengan sebab. Kalau fardu mesti ada 3 perkara. Betul, mesti ada 3 perkara. Yang pertama mesti ada perbuatan lah, kita kata usalli, yang kena ada. Lepas tu yang kedua mesti ada tafrid, kita mesti fardukan dia, fardha. Lepas tu yang ketiga mesti ada ta'yin, tentukan solat apa, zuhur. 3. Dalam solat tu mesti ada 3 tu. Kalau solat fardu sahaja aku solat fardu zuhur dalam hati. Dan mesti niat tu mesti habiskan sebelum perkataan ra pada akbar. Dan Allah sahaja aku solat fardu zuhur. Hu akbar mesti habiskan kalau solat fardu lah. Jadi masalah susahlah macam tu. Kenapa? Ada 4 rakaat lillahi ta'ala. Itu tak, itu sunat. Itu sunat sahaja. Sahaja aku solat fardu zuhur. Cukup. 3 tu. Mesti ada 3 tu dalam solat fardu. Perbuatan usolli sahaja aku solat, mesti ada fardha. Lepas tu mesti tentukan solat apa. Kalau kita tak tentu, kalau kita tak letak fardu, akan jadi solat sunat. Contohlah kita sembahyang maghrib. Sahaja aku solat maghrib, dia tak akan jadi solat fardu maghrib. Dia akan jadi solat sunat qabliyah maghrib. Tu mesti ada 3 Dan mesti mulakan niat tu bila kita sebut Allah. Sebutlah sahaja aku solat fardu zuhur. Lintaskan dalam hati 3 benda tu. Kalau maghrib, maghrib lah. Kalau isyak, isyak lah. Kalau subuh, subuh lah. Dan mesti habiskan sebelum ra pada akbar. Sebab tu dibenarkan kita panjangkan Allah tu sebanyak 7 harakat. Allah saja kau solat. Okey. 7 harakat boleh panjang dia.
Okey, boleh selesai. Yang kedua, kalau solat sunat yang bergantung kepada sebab dan juga waktu. Kalau sebab dan waktu mesti ada dua perkara sahaja. Antaranya apa? Kita kata waktu mestilah solat seperti solat solat ni lah. Waktu qabliyah, ba'diyah. Solat yang sebab. Contoh apa? Sebab gerhana kena solat. Gerhana matahari, sebab dia kena solat. Gerhana bulan, sebab dia kena solat. Itu yang menjadikan solat sunat bersebab dan berwaktu. Bila bersebab dan berwaktu, kena ada dua perkara. Apa dia? Kena ada perbuatan tulisan dia. Usalli dan ta'yin. Tak perlu fardu. Perlu ada ta'yin. Sahaja aku solat duha. Cukuplah. Tak perlu sahaja aku solat sunat duha. Tak perlu. Dua tu je. Sahaja aku solat duha. Sahaja aku solat gerhana matahari. Sahaja aku solat gerhana bulan. Tu dua perkara tu mesti ada dalam lintasan niat waktu kita nak takbir Allahu Akbar. Boleh? Dua perkara. Yang ketiga, kita panggil solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni tak ada kena-mengena dengan waktu, tak ada kena dengan sebab. Sahaja memang mutlak. Maknanya semata-mata nak solat. Hobi dia solat. Tu hobi dia. Hebat. Orang lain waktu free dia baca Quran, zikir. Dia hobi dia solat. Tak ada benda. Solat lah. Solat lah. Solat dah okay. Jadi, memang perkara sunat yang diminat pun adalah solat. Apa perlu? Cukup dengan satu perkara sahaja. Iaitu usalli. Sahaja aku solat. Sahaja. Allah sahaja aku solat. Dah. Ya. Lepas tu kali ni dua. Sahaja aku solat. Allah. Boleh. Itu solat sunat mutlak. Untuk tingkatan niat tu. Mesti ada. Susunan dia macam tu. Kalau kita solat fardu, wajib ada 3. Okey, boleh? Sekadar ba'diyah maghrib boleh? Ba'diyah isyak. Kena ada ta'yin, kena ada qasad, usalli. Lepas tu ta'yin. Ta'yin kan solat sunat tu apa? Tak perlu pada, tak perlu sunat. Jadi usalli. Usalli sahaja ke solat gerhana matahari. Kalau yang qabliyah ba'diyah. Sama boleh. Sahaja solat qabliyah maghrib. Usalli qablatul maghrib atau ba'datul maghrib. Tapi kalau contoh dah ta'yin lah tu. Kalau kita tak sebut fardu, sama sahaja ke solat maghrib contoh. Dia tak akan jadi solat fardu, dia akan jadi solat sunat. Solat sunat qabliyah maghrib. Ini masalah niat. Okey, boleh untuk sampai situ? Itu untuk niat lah. Kalau kita bermakmum, okey, makmuman, nak jadi makmum. Macam mana? Okey, untuk jadi makmum, tak diwajibkan kita niat di dalam takbir. Boleh? Mana kata kalau susah lah, panjang lah nak masuk kan, makmuman 4 rakaat semua dalam satu waktu, Allahu Akbar tu. Jadi letakkan 3 tu saja yang wajib. Kita kata tadi lah, qasad tadi, ta'yin dengan tafriq tadi, kita 3 tu cukup. Lepas tu dah habis pun Allahu Akbar, kita boleh niat. Ni aku sebagai makmum. Boleh. Tapi dikira pahala berjemaah bermula kita niat. Bermula kita niat makmum sehingga habislah. Barulah dikira berjemaah. Tapi tak ada masalah. Tapi kalau boleh masukkan sekali di dalam niat tadi, lebih baik. Sebab ada solat yang wajib kita letak makmuman dalam niat. Ada keadaan. Antaranya solat Jumaat. Siapa solat Jumaat takkan terhasil melainkan dengan berjemaah. Jadi siapa yang lelaki solat Jumaat wajib ada. Sahaja kau solat fardu Jumaat makmuman mesti ada sebagai makmum. Sebab dia adalah solat yang mesti terhasil dengan berjemaah. Tu. Tapi kalau yang solat lain tak apa. Kalau susah cakap sahaja kau solat fardu maghrib cukup. Lepas tu lagi makmuman. Aku niat sebagai makmum. Boleh. Jadi mulalah pahala berjemaah daripada kita niat makmum. Sehinggalah selesai solat. Okey, boleh? Itu untuk masalah niat. Yang kedua, jadi musannif kata yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Saya dah sebut ni 3 perkara yang terjadi serentak adalah niat, takbiratul ihram dan berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Okey, jadi yang kedua mestilah kita takbiratul ihram. Kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Kerana diharamkan perkara yang halal sebelum kita takbir tu. Apa dia? Seperti makan.
Bila kita dah boleh makan, bila dah takbir tak boleh makan. Dipanggil takbiratul ihram. Masuk kepada perkara yang menjadi haram lah apa yang halal pada sebelumnya. Makan, minum, bercakap. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, untuk masalah takbiratul ihram bagi orang yang baru masuk Islam, boleh terjemah. Boleh terjemah kalau dia tak tahu bahasa Arab. Kan? Allahu akbar. Tapi kita kena ajarlah dulu. Tapi kalau dia tak boleh, tak mampu juga, kita boleh diterjemah. Kan? Allah Maha Besar. Boleh. Tak ada masalah. Selagi mana bukan ayat Quran. Kalau bukan ayat Quran dalam solat, boleh kita terjemah. Termasuklah takbiratul ihram lah bagi orang yang tak mampu. Biasanya untuk orang yang mu'allaf ke, kan, mu'allafatul qulub, atau orang yang baru masuk Islam. Boleh lah. Jadi masalah kita sekarang ni kena belajar, kena tahu apa ni adalah fardu ain. Masalah ramai yang tak tahu ni fardu ain. Fardu ain wajib tahu dan dimaafkan. Tak dimaafkan pada seseorang kecuali pada dua keadaan saja. Apa keadaan tu? Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Tak apalah dimaafkan tak tahu. Yang kedua, orang yang jauh daripada ulama. Masalah kita Malaysia tempat yang ramai ulama. Jadi kalau kita tak tahu perkara fardu ain, maka kita tidak dimaafkan. Jadi perkara ni akan ditanyalah dalam kubur. Kena jawablah. Sebab kita tempat yang ramai ulama. Tempat yang jauh pada ulama, contoh negara Eropah ke, memang negara bukan negara Islam. Kalau bukan negara Islam, itu baru dimaafkan kalau dia tak tahu perkara yang fardu ain. Jadi kita ni sepatutnya wajib tahulah tempat yang kita ramai ulama, ataupun kita orang yang bukannya baru masuk Islam. Jadi tak dimaafkan selagi ada masa untuk kita belajar. Masih tak dapat tahu, mati kita dalam belajar, tak ada masalah, dimaafkan. Okey. Itu masalah yang kedua adalah takbiratul ihram, selesai. Jadi rukun solat yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga rukun solat yang ketiga adalah berdiri. Dan berdiri bagi yang mampu pada solat fardu. Untuk solat fardu sahaja diwajibkan untuk berdiri bagi yang mampu. Kalau solat sunat, solat fardu ni maksudnya apa? Dan sejenis dia lah. Semua solat fardu. Banyak solat fardu ni. Solat fardu yang kita sembahyang biasa, solat kita nazar, saya bernazar nak solat lah, kalau dapat sekian saya sekian, itu nazar jadi fardu jadi wajib. Jadi bila nak solat kena berdiri kalau mampu. Ataupun fardu kifayah. Fardu kifayah pun fardu juga, bukan fardu ain, fardu kifayah. Apa? Solat apa? Solat jenazah, fardu kifayah. Solat jenazah kena berdiri jugalah bagi yang mampu. Ataupun gambaran yang seumpama fardu pun kena berdiri. Contoh solat apa? Solat kalau kita ulang solat. Contoh saya dah sembahyang maghrib lah. Saya jalan-jalan pergi masjid, ada jemaah saya maghrib lah. Saya pun nak ulang lah sekali lagi, boleh tak? Boleh. Tapi tetap kena berdiri sebab dia adalah solat fardu juga, walaupun kita ulang solat. Okey. Ulang solat boleh tak? Boleh tak ada masalah. Jadi wajib berdiri tegaklah bagi yang mampu. Kalau tak mampu, barulah kita boleh solat dalam keadaan duduk. Duduk tu macam mana? Duduk yang selesa kita lah. Maksudnya tak adalah kata ada mesti ketentuan yang mesti pasti macam ni, tak ada. Jadi kalau kita tak mampu untuk duduk, bolehlah kita berbaring menghadap kiblat lah secara wajib. Itu pada masalah berdiri. Tapi kalau solat sunat, tak ada masalah. Solat sunat nak solat duduk pun tak ada masalah. Lepas habis sembahyang maghrib, malas nak berdiri, tu angkat habis, solat sunat ba'diyah. Boleh. Tapi pahala separuh lah daripada pahala orang yang berdiri. Sembahyang berbaring, berbaring, separuh daripada orang yang solat duduk. Pahala dia macam tu. Dan begitulah dia. Jadi diberi pahala macam tu. Boleh faham Kalau tak faham boleh tanya Takut nampak blur je. Sekarang tiba-tiba yang dekat ni lah, langit pertama dah punya. Mana ni Ustaz pergi dia?
Ya. Okey, itu untuk masalah berdiri bagi yang mampu adalah rukun yang ketiga. Berdiri bagi yang mampu pada solat fardu sahaja. Pada solat fardu dan gambaran yang seumpama solat fardu. Tahulah banyaklah fardu kita kata dia. Fardu nazar pun fardu. Ataupun fardu kifayah pun fardu. Solat ulang pun fardu. Itu pun semua kena solat berdiri bagi yang mampu. Okey, selesai. Rukun yang keempat, kata musannif adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Jadi yang keempat daripada rukun solat daripada 17 tadi adalah membaca Fatihah pada berdiri. Pada berdiri. Okey, test. Jadi yang keempat daripada 17 rukun solat tadi adalah membaca Fatihah. Yakni membaca surah Fatihah. Okey. Mestilah membaca surah Fatihah di dalam berdiri bagi yang mampu dan ganti bagi orang yang berdiri. Kalau untuk tak boleh solat berdiri, solat duduk, bacalah Fatihah dalam solat dan duduk ni tadi. Kalau siapa yang solat berbaring, maka baca Fatihah dalam berbaring. Yang pertama, saya pernah cerita dalam kelas lah. Siapa yang pernah masuk kelas, saya tahulah. Fatihah ni apa? Berapa ayat? 7. Macam mana kalau mazhab yang kata Bismillah tak termasuk dari surah Fatihah? Ada setengah mazhab kata Bismillah bukan Fatihah. Okey, jadi kena tahu Fatihah, saya dah pernah sebut, salah satu perkara yang menyebabkan kita kafir atau kufur, keluarnya pada Islam adalah menolak ijma'. Sebab 4 sumber utama dalam Islam yang disepakati ada 4. Yang pertama Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Salah satu sebab terkeluarnya Islam daripada kita adalah menolak ijma'. Kena tahu Fatihah ijma' ulama' adalah 7 ayat. Ijma' ulama'. Jadi betul ke yang bismillah bukan? Macam mana? Okey, jadi kalau dia kata bismillah bukan, dia orang jadi 2 ayat surah yang ayat last sekali tu. Yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu ayat. Oh, itu sama, 7 ayat juga. Jadi ijma' ulama' kata Fatihah tu adalah 7 ayat. Ijma' tak boleh tolak. Jadi kena wajib baca Fatihah sebagai rukun. Rukun dalam mazhab Syafi'i. Rukun dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Ada setengah hadis kata apa? Siapa yang tak membaca Fatihah maka tiadalah solat bagi dia. Orang mengqala lah. Tu hadis yang Imam Syafi'i gabungkanlah berbanding dengan satu lagi hadis yang mazhab Hanafi tak pakai. Dia pakai satu hadis yang kata apa? Sekiranya kamu hendak mendirikan solat, fakabbiru, maka takbirlah kamu, summa qra' ma tayassara minal Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah dalam Quran. Jadi tak perlu baca Fatihah. Kata mazhab Hanafi. Okey, jadi bila kata qiraah, baca Fatihah mutlak. Mutlak. Makna kata tidak katalah mesti hafal Fatihah. Mesti baca tu secara hafal. Tak. Mesti makna kata bila kata qiraah boleh kita tengok. Buka. Saya tak hafal Fatihah lah. Bukalah, tengok. Sebab bila kata qiraah boleh baca. Baca dengan keadaan kita tengok mushaf pun boleh. Yang penting baca Fatihah bagi orang yang muwafiq. Yang wajib baca habiskan Fatihah bagi orang yang muwafiq, bukan orang yang masbuk. Okey. Ada yang tanya apa tak masalah ni Fatihah? Tahu muwafiq dengan masbuk Kenapa ada dua cara dalam solat? Satu baca Al-Fatihah keluar daripada mulut, dengar orang dengar suara. Lagi satu baca dalam hati. Macam Ustaz tahu nak cerita kat Adam lagi. Kenapa?
Baca dalam hati? Maksudnya? Satu boleh keluar suara. Orang lain boleh dengar belakang sampai orang kata amin. Amin tu. Satu lagi boleh baca dalam hati. Kenapa baca dalam hati? Macam mana tu? Ada dua cara baca Al-Fatihah tu. Maksudnya? Bila time imam, Aha. maksudkan di sini time imam, Aha. jahar dengan sir. Bukan cara. Bila jadi imam, bacaan jahar tu disunatkan kuat baca. Tapi kita sebagai makmum, bila kita orang yang masbuk, wajib habiskan Fatihah. Tetap wajib habis Fatihah dengan membaca. Maksud membaca mesti mendengar dengan sekurang-kurangnya telinga sendiri. Sebab apa? Dalam solat ada 5 rukun yang dipanggil rukun qauli, rukun perkataan. Yang mesti kalau sebut wajib dengar sekurang-kurangnya telinga kita sendiri dalam keadaan andai kata tempat itu sunyi. Kita kata tempat ni kita bising lah. Kalau kita angkat, kita baca rukun qauli tak dengar sebab bising. Tapi kalau kita andaikan tempat itu sunyi, boleh dengar tak? Boleh, cukup, sah. Sebab dia rukun qauli wajib dengar sekurang-kurangnya telinga kita sendiri. Apa dia 5 perkara tu? Yang pertama mesti ada takbiratul ihram yang kita cerita tadi. Allahu Akbar tu mesti dengar telinga kita sendiri sekurang-kurangnya. Sebab dia adalah rukun qauli. Yang kedua, Fatihah. Fatihah wajib pun dengar dengan telinga kita sendiri sekurang-kurangnya. Sebab apa? Dia adalah rukun qauli. Kena dengar. Jangan gerak mulut je. Tak sah lah di sisi kita, mazhab Syafi'i. Jadi kena dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya kena dengar telinga kita sendiri. Fatihah. Tu. Yang seterusnya nanti kita akan jumpa lah. Lagi 3 rukun qauli tu. Boleh? Jadi kalau tak mampu nak baca, macam mana? Boleh kita berzikir. Zikir lah. Berzikir yang seumpama boleh ganti bagi Fatihah lah. Ini untuk orang yang mungkin kita kata baru masuk Islam ke, tak tahu Fatihah. Jadi boleh. Tak ada masalah. Okey. Ini untuk Fatihah lah yang kita sebut tadi. Boleh ke kita baca Al-Fatihah secara berbisik? Berbisik. Tu soalan tu biasa. Berbisik boleh kalau jelas dengar setiap huruf yang kita sebut tu, mana jelas bacaan tu, tak adalah sampai kita kata kalau tanya ni baca apa ni. Sekurang-kurangnya kita kata baca tu jelas lah. Bunyi macam kita tahulah bismillahirrahmanirrahim. Tak lah macam apa benda tu. Tak adalah, tak sah lah. Dia umpama tak dengar lah juga bacaan Fatihah kita. Jadi Fatihah ni kena baca, wajib baca bagi orang yang muafiq, saya sebut tadi muafiq. Kalau orang yang masbuk tak wajib dia habiskan Fatihah. Sebab tu kalau orang tengah solat kan, kita pun sampai, imam pun rukuk, Allahu Akbar, kita pun angkat takbir terus rukuk, tak perlu pada baca Fatihah. Sebab apa? Sebab kita orang yang masbuk. Bila orang yang masbuk, imam akan tanggung Fatihah kita. Imam akan tanggung Fatihah kita dengan syarat-syarat dia lah. Ada 5 syarat dengan syarat-syarat dia. Antaranya imam tu tak tanggung najis. Dia lah sebab ada syarat dia. Boleh? Jadi siapa yang bukan masbuk, kena tahu lah cerita pasal masbuk ni. Siapa faham masbuk? Apa muasbuk? Apa muafiq? Dan macam mana keadaan masbuk? Macam mana keadaan muafiq? Ramai tak faham. Ada waktu boleh jadi kalau kita solat boleh 4 rakaat. Katalah solat Zuhur, boleh jadi kita ni 4 rakaat adalah masbuk. Boleh jadi. Bukannya bila kata kita lewat sikit, datang rakaat kedua kita adalah masbuk. Tak. Jadi muafiq ni adalah orang, kita ambil dulu secara ringkas. Muafiq ni adalah orang yang mendapat masa Fatihah yang sederhana di antara takbir dia dan rukuk imam. Jadi dikira masa saya belajar dengan guru saya adalah masa. Biasanya bukannya Fatihah tu, masa Fatihah kalau kita baca secara sederhana laju, berapa saat? Biasanya. Jadi saya belajar lebih kurang dalam 45 saat ataupun hingga ke 50 saat. Siapa yang dapat 45 saat ke atas, di antara takbir dia dengan rukuk imam, dia adalah orang yang muafiq. Dan wajib dia habiskan Fatihah. Dan dimaafkan bagi dia 3 rukun panjang. Kalau dia masbuk, orang yang tidak mendapat
tempoh Fatihah yang sederhana di antara takbir dia dan rukuk imam, maka dia adalah masbuk dan tak wajib bagi dia habiskan Fatihah. Okey, contoh, imam ni memang hebat. Saya pernah ada kawan masa kat Mesir, dia memang hebat imam. Setiap waktu 20 saat rukuk, 20 saat rukuk, 20 saat rukuk. Jadi sembahyang Zuhur, kalau kata rakaat pertama di 20 saat rukuk, kita tak dengar baca apa, 20 saat rukuk. Jadi kita apa hukum kita sebagai makmum? Kita makmumnya apa? Kita adalah makmum yang masbuk. Bila makmum yang masbuk, tak wajib habiskan Fatihah. Faham rakaat pertama 20 saat rukuk, rakaat kedua 20 saat rukuk, rakaat ketiga 20 saat rukuk, keempat rakaat. Jadi empat-empat tu kita adalah masbuk. Tak wajib habiskan Fatihah. Ada setengah kata, tak, kita ni bukan masbuk. Tak, sebab dia tak faham apa itu masbuk, apa itu muafiq. Jadi tak perlu dihabiskan Fatihah. Contoh imam tu rukuk, kita pun rukuk je lah sekali, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak rukuk macam mana? Kalau kita tak rukuk, kita diberi hanya 2 rukun saja. Tak kira sama ada panjang ataupun pendek. Dan kita diberi 2 pilihan saja. Kalau kita tak pilih salah satu daripada 2 ni, hukum kita adalah batal solat kita. 2 rukun. Yang pertama rukuk, imam rukuk, kita tak rukuk lagi. Yang kedua iktidal. Dan masuk iktidal, masa tu ada 2 pilihan je bagi kita. Kalau tak buat salah satu, hukum dia batal. Apa dia? Okey. Sama ada yang pertama, kita laraukan rakaat. Laraukan maksudnya apa? Bila imam sujud, terus sujud. Jangan rukuk, terus sujud. Ini bagi orang yang masbuk, terus sujud. Tapi sekarang tambahlah satu lagi rakaat. Yang kedua, kita kena niat mufarakah, kena niat keluar daripada imam. Kalau tak, batal solat kita. Boleh? Batal. Sebab tu kalau anda kata, jadi bila solat yang kita tak dengar, kalau boleh baca fardu je, baca Fatihah je. Contoh solat Zuhur, kita datang lewat, kita angkat takbir, Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk terus. Yang selebihnya tu imam tanggung. Tapi kalau kita baca benda sunat, jadi masalah. Kita tak dengar imam baca apa sebab solat Zuhur, bacaan perlahan. Allahu Akbar kita baca doa iftitah, Allahu kabiran walhamdulillah katsiran. Lepas tu tiba-tiba imam rukuk. Boleh tak kita rukuk? Boleh tak kita rukuk? Tak boleh. Hukum dia tak boleh rukuk. Sebab apa? Sebab kita baca benda sunat, kita dihukumkan baca Fatihah selama mana kita baca benda sunat. Kalau dapat, dapatlah. Kalau anda kata imam rukuk lama, untunglah kita. Kalau kita baca benda sunat itu 10 saat, kita dihukum kena baca dulu benda Fatihah tu selama 10 saat, baru boleh rukuk. Imam tak boleh tangguh. Kecuali sebab tu kita kata, kalau anda kata tak dengar imam baca apa, terus baca Fatihah, baca benda rukun, supaya yang selebihnya tu imam boleh tanggung, kita pun boleh rukuk. Tu. Kalau dia tu muafiq, muafiq dimaafkan 3 rukun yang panjang. Okey, contohlah kita kata solat maghrib. Benda pula Ustaz Muhtar imam. Suara sedap. Dia pun bacalah rakaat pertama bismillah surah Fatihah. Kita ni pun ralik, sedap lah Ustaz dia baca, kita tak lupa baca Fatihah. Lepas tu baca surah. Sedap layan lah, tak baca Fatihah lagi. Tiba-tiba Ustaz Muhtar ni pun rukuk. Allahu Akbar. Boleh kita rukuk? Kita ni dapatlah maksudnya lebih daripada 45 saat. Dapatlah daripada kita takbir sampai imam tu rukuk, dapatlah seminit lebih. Jadi kita ni dikira seorang yang muafiq. Okey. Tak boleh. Kita kena wajib habiskan Fatihah sebab kita adalah orang yang muafiq. Habiskanlah Fatihah. Dan dimaafkan 3 rukun panjang. Imam rukuk. Okey, rukuk. Rukun panjang atau pendek? Rukuk ni rukun panjang ke pendek? Panjang. Okey. 1. Dia kena habiskanlah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Lepas tu imam pun i'tidal. Rukun panjang, rukun pendek? I'tidal. Pendek. Tak kira. Okey. Habiskanlah Fatihah. Lepas tu imam pun sujud. Yang pertama, rukun panjang ke pendek? Panjang, 2. Okey. Tak habis Fatihah, habiskan dulu Fatihah, tak ada masalah. Okey. Duduk antara 2 sujud. Panjang ke pendek? Pendek. 2, tak kira. Sujud yang kedua? Panjang, 3. Okey, mesti rukuk sebelum imam angkat kepala pada dalam sujud yang kedua. Kena rukuk. Mana kata kena habiskan Fatihah sebelum imam angkat kepala rukuk sujud yang kedua, maaf. Sujud yang kedua. Kalau imam dah sujud, kita tak rukuk lagi. Siap. Samalah macam orang yang masbuk. Ada 2 pilihan je bagi dia. Yang pertama, dia kena laraukan rakaat.
Kalau anda kata imam lepas sujud kedua bangun, rakaat kedua, maksud kita jangan rukuk. Tegurlah sama. Follow, ikut. Tapi kalau dia tu duduk tahiyat akhir lah kita ikut. Tapi terus tahiyat akhir tapi kau tambahlah satu rakaat. Yang kedua, kita kena niat mufaraqah. Itu je pilihannya ada. Kalau tak buat salah satu dan dua ni, hukum dia batal solat dia. Batal lah. Boleh. Ini dalam masalah membaca Fatihah lah. Saya tak tahu macam mana berfikir ke. Masbuk Muafiq tahu macam mana. Okey. Cukuplah dulu sampai situ. Ada yang tanya apa tak? Yang tak faham ke? Ya, ada. Tadi ke dah sampai Sidratul Muntaha? Tak ada, belum. Okey. Boleh, ada lagi? Tak ada? Cukup kan? Okay. InsyaAllah. Macam saya kata, saya ni adalah tayamum. Datang air, batal lah tayamum. Ustaz Taudik insyaAllah minggu depan macam biasalah. Ustaz Taudik boleh sambung. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka